Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Liridwan ta'ala labahri syafa'ati nabina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi kiram ashabihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa ulama amilin Muslim mutla mustaifatu wa mufasiri muhadis alilal kashar billah imam rashid imam min tarika muntaba musufya jami habaib jami jalawai jami auliyaka jami ustazuna masyaykhina musannifuna abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asazina masyaykhina wa muallimina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyina wa ikhwanina al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa huququ alaina ajma'in. Khususan Sultan Mahmud Al-Ghanawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قدر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الهموم والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين وشفيع المظلمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت أئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من آل السماوات وآل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كلا يا رسول الله أي دعاء أسمع أي الدعاء أسمع قال جوف الليل آخر ودبر الصلوات المكتوبة رواه الترمذي. Baik, alhamdulillah taala. Daripada Sayyidina Abu Umammah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, ya, berkata, ya Nabi, wahai Rasulullah, ditanya ya Rasulullah, manakah doa yang lebih mustajab diterima? Manakah doa ataupun bilakah doa yang mustajab diterima? Baginda bersabda, iaitu ini doa supaya doa kita mustajab. Rasulullah beritahu, doa yang pertama sekali, doa di bahagian malam yang terakhir. Doa di malam yang bahagian malam yang terakhir. Ini kan dia ada awal malam, tengahan malam, akhir malam. Yang akhir tu doanya mustajab. Satu, doa kata Rasulullah, iaitu bahagian malam yang terakhir. Dan yang kedua, setiap kali selepas solat fardu. Dan Rasulullah bagi tahu lagi, doa yang mustajab itu iaitu setiap kali selepas solat fardu. Lepas solat fardu ni besar. Sebab tu paling kurang dalam satu hari kita ada 5 tempat yang doanya mustajab. Paling kurang kan. Selepas solat fardu, selepas subuh, selepas az-zuhur, selepas solat asar, selepas solat maghrib, isyak, berdoalah. Sebab tu ada dalam riwayat mengatakan malaikat pun marah, geram dekat orang yang selepas solat ni tak mau berdoa. Dia pun marah. Geram dia. Tak nak berdoa. Jadi jangan jadi orang yang sombong. Berdoa, sibuk macam mana pun berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedikit. Kan? Padahal kita ni memang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa. Kalau wirid-wirid tu sambil-sambil kita berjalan tu, katakan kita sibuk sangat sampai berjalan, terus bacakan wirid. Kita nak pergi ke kereta, dalam kereta kita, dalam kenderaan kita, kan, baca jangan subhanallah, alhamdulillah tu, Allahu akbar tu, kan. Banyak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa tentang bertasbih, berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu. Ada satu ketika yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, sahabat-sahabat Muhajirin
orang muhajirin yang miskin. Mereka datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang yang mempunyai harta telah maju mendahului kami dengan darjat yang tinggi dan mereka menikmati syurga yang lebih. Maknanya orang-orang kaya dia boleh buat macam-macam amalan, macam-macam ibadat. Jadi mereka depan daripada kami, dulu daripada kami, dan mereka memperoleh kenikmatan syurga yang lebih bagus, yang lebih tinggi daripada kami. Sahabat-sahabat ni, mereka ni orang fikir akhirat. Dia bukan macam kita ni fikir dunia. Kita ni fikir dunia. Ni mikir termenung, nak sarapan apa gini. Semalam dah kena roti canai, hari nak apa, dah termenung, dah tinggi kan. Janganlah budak ni kan lama pula ni kan dia bercakap ni kan. Apa pula. Sahabat ni tak, dia fikir tentang akhirat. Dia fikir tentang akhirat. Bayangkan kalau ada dalam, kita baca dalam kitab kurma, sebiji kurma tu kan dah makan separuh lagi nak masuk ni, ada panggilan untuk akhirat, panggilan untuk jihad, tinggalkan dia pergi. Ada sahabat yang baru berkahwin kan, betul nak bersama malam tu dengan rumah ni, ada panggilan akhirat, panggilan syurga, tinggalkan rumah dia pergi. Lah kita tak apalah, bagilah orang lain dah lama kahwin lah, aku baru kahwin. Tak, mereka ni hebat. Luar biasa. Ingatan mereka kepada akhirat tu. Sebab tu bila cerita tentang syurga, ketawa suka, cerita tentang neraka menangis. Mereka ni sahabat. Jadi satu ketika tu, kata Sayyidina Abu Hurairah, orang-orang muhajirin, iaitu orang muhajirin ni di kalangan yang sahabat-sahabat yang daripada Mekah berhijrah ke Madinah tu panggil muhajirin. Orang muhajirin yang miskin, mereka datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Wakil dia lah. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang yang mempunyai harta, mereka telah maju mendahului kami dengan darjat yang tinggi, memperolehi kenikmatan syurga yang lebih, kata dia. Baginda bersabda, apa yang dimaksudkan? Apa yang kamu maksudkan ni, kata Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasulullah, mereka solat seperti kami. Orang kaya ni kan solat, kami solat, mereka solat. Mereka berpuasa seperti kami, ya, kami puasa, mereka berpuasa. Ialah orang beriman kan. Akan tetapi mereka bersedekah. Orang kaya ni bersedekah, sedangkan kami tak mampu bersedekah. Orang miskin, tu dia cakap. Mereka memerdekakan hamba, sedangkan kami tak mampu memerdekakan hamba. Macam tu. Dan lain-lain lah. Kan ada riwayat mereka haji, mereka umrah, kami tak mampu, macam tu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kamu mahu aku mengajarkan kepada kamu sesuatu yang dengannya kamu mampu mendahului orang yang lebih maju dan orang yang berada selepas kamu? Ya. Dan tiada seorang pun yang lebih afdal daripada kamu. Yang aku nak ajar ni, kalau kamu buat, tak ada orang yang lebih daripada kamu yang dulu atau kemudian, tidak ada. Melainkan, maknanya ada juga orang yang akan dapat seperti yang kamu dapat ni, melainkan, kata Rasulullah, dia juga melakukannya. Tapi kalau dia buat juga apa yang aku ajar ni, sama lah. Baik. Mereka berkata, bahakat ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah. Beritahu apa dia? Baginda bersabda, hendaklah kamu bertasbih subhanallah, hendaklah kamu bertakbir Allahu Akbar, hendaklah kamu bertahmid alhamdulillah 33 kali. Ini dalam riwayat ni 33 kali. Hendaklah kamu bertasbih, bertakbir, bertahmid 33 kali. 33 kali. Imam Abu Saleh berkata, orang-orang muhajirin tersebut kan, bila dapat tu gembiralah, terus mereka amalkan. Yang ini kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat lain, maknanya selepas solat yang Rasulullah suruh 33 kali selepas solat. Macam biasa kita bacalah subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, tu 33 kali kan. Baca. Baik. Jadi dah lama kemudian
wakil orang-orang fakir ni, orang miskin datang lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang muhajirin tersebut telah kembali, maknanya datang kembali kepada Rasulullah dan berkata, Rasulullah, saudara-saudara kami yang memiliki harta telah mengetahui apa yang kami lakukan. Dia cakap, orang-orang kaya ni dah tahu apa yang Tuhan ajar kepada kami itu hari. Mereka dah tahu, dah buat pula dah. Orang kaya dah mula baca subhanallah, subhanallah, subhanallah lepas solat. Kan dah mula baca alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allah, dia cakap. Mengadu kepada Rasulullah. Ya. Maka ya, lalu mereka juga telah melakukan seperti kami. Maka baginda Nabi SAW bersabda, demikian itu adalah kelebihan daripada Allah yang dia akan memberinya kepada siapa yang dia kehendaki. Ni tak boleh nak komen lah, kata Rasulullah. Kan, ini kurniaan daripada Allah kepada sesiapa saja yang dia kehendaki. Dia nak beri kurniaan dia kepada orang kaya, boleh. Kan, dia nak beri kurniaan dia kepada orang tua, orang muda, itu hak Allah Ta'ala lah. Kata Rasulullah, nak buat macam mana? Itu kurniaan Allah kepada dia. Macam kita lihat, macam sebelum daripada PKP tu kan, yang hujung tahun kan, yang apa tu, artis tu, penyanyi tu, Abam tu kan, bagaimana Allah beri kurniaan kepada dia, Masya Allah, meninggal dia kan, orang solat kan, dia solat jenazah tu, dia penuh masjid tu, pelik kan, luar biasa kan. Dia meninggal, dia cara dia meninggal tu, padahal dia artis, bukan Pak Imam, bukan Ustaz, pelawak pula tu, bagus kan. Tapi kurniaan Allah ni luar biasa. Allah nak bagi dia, kita nak buat macam mana? Tu kurniaan Allah. Ni Rasulullah cakap, demikian itu adalah kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Ismail Kamus kita lihat macam mana kurniaan Allah kepada dia, Masya Allah. Kan, hari Jumaat bulan Ramadan, ya, sebelum meninggal solat pula berjemaah, sebelum meninggal minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum meninggal bertasbih, bertahmid, berzikir, Masya Allah. Kan, kurniaan Allah Ta'ala kepada sesiapa. Jadi Rasulullah mengatakan demikian itu adalah kelebihan daripada Allah yang dia akan memberikan kepada sesiapa yang dia kenaki, siapa dikenaki. Tetapi baginda Nabi SAW ada dalam hadis Rasulullah beritahu, peringatan kepada kita, orang mukmin ini, kita ni akan mati bagaimana keadaan kita hidup. Orang mukmin, kata Rasulullah, ada maksud hadis itu, dia akan mati menurut bagaimana keadaan dia hidup. Apa maksudnya? Kalau orang mukmin ni dia orang yang soleh, hidupnya orang yang soleh, hidupnya sembahyang, hidupnya bangun malam, baca Quran, bersedekah, belajar, pergi masjid, dia akan mati macam tu. Macam Ustaz Ismail Kamus tu, kita lihat kan ceramah dia akhir-akhir ketika kalau dia lepas dia pencing tu, kata apa cerita dia? Malam dia cakap jangan tidur banyak, jangan tidur banyak, kata dia. Buat kerja sikit malam, isi solat, baca Quran, kata dia, minta ampun, bersedekah. Itu kerja dia ulang-ulang tu. Maknanya persiapan dia untuk menghadapi kematian tu memang dia buat. Berapa puluh tahun dia buat? Katakan daripada dia pencin sampai dia meninggal. Kan? Dengan malamnya bangun pukul 4, kata dia kan. Sembahyang lebih kurang 12 rakaat. Sembahyang sunat wuduknya, sembahyang sunat taubatnya, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat witir kan. Dia ajar tu kata ya. Kemudian minta ampun, astagfirullah, kata dia. Kemudian apa tu, baca Quran, jangan tinggal baca Al-Mulk, As-Sajadah, Waqi'ah. Itu yang biasa dia buat. Dia buat, Allah bagi. Rasulullah dah cakap, orang mukmin dia akan meninggal, dia akan mati menurut bagaimana keadaan dia hidup. Jadi kita nak mati sebagai seorang yang soleh, kita kena hidup sebagai seorang yang soleh. Macam tu. Hidup sebagai seorang yang soleh. Orang soleh ni apa? Orang ahli masjid, baca Quran, berpuasa, berzikir, bersedekah dan sebagainya lah. Kan? Ada orang risau ni, masjid dah mula buka. Allah dah buka pula.
Diorang harapkan masjid ni biar buka dia sampai tahun depan. Maknanya biar hujung sampai habis tahun ni kan, biar yang solat Pak Imam, pengerusi, Bilal, noja jadilah. Tu suka benar dia kan. Allah dah buka pula dah boleh. Kan. Yang bising-bising tu, yang masjid tutup semua tu bukan yang jadi ahli pergi masjid je. Yang tu lah bila dah buka, ni lah muka dia. Sama. Kan. Jadi alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi taufik dan hidayah, bantuan kepada kita untuk melakukan ketaatan, beribadat kepada dia. Bila Allah kasih kepada seseorang tu, Allah suka, Allah akan dorong dia melakukan ibadat. Tak kira lah dia orang tua ke, orang muda ke, orang sihat ke, orang sakit, bila dapat pertolongan daripada Allah, dia boleh buat ibadat. Tapi kalau seseorang itu dia tak dapat pertolongan daripada Allah, walaupun dia sihat, walaupun dia muda, dia tak dapat taat pada Allah, tak dapat nak pergi masjid, tak boleh nak belajar, tak dapat nak baca Quran, nak baca kitab, kerana dia tak dapat pertolongan daripada Allah. Sebab itu ulama mengatakan kita ni apa yang kita perlu? Pertolongan daripada Allah. Setiap apa yang kita buat, kita nak pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah tolong kita, mudah. Orang tua kalau orang tolong, mudah untuk taat, mudah nak pergi ke masjid, mudah nak pergi ke surau nak belajar. Orang muda kalau Allah tolong dia, mudah untuk pergi ke masjid, untuk belajar, untuk bangun malam. Orang sihat kalau Allah tolong dia, Allah bantu dia, mudah dia nak buat ibadat, mudah nak bangun malam, mudah nak baca Quran, mudah nak bersedekah. Kalau orang sakit, kalau Allah tolong dia, Allah bantu dia, mudah dia nak buat taat, mudah nak bangun, mudah. Tapi kalau Allah orang sihat, orang muda, tapi Allah tak bantu dia, tak tolong, tak boleh datang masjid lah, tak boleh nak belajar, tak boleh nak bangun malam, tak. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tolong bantu kita. Jadi di sini betapa pentingnya kalimah yang diberikan, kalimah zikir, supaya kita jangan tinggalkan dia lepas solat. Lepas solat, kalau kita sibuk macam mana pun, kalau macam tadi, lepas kita berdoa, kita bergerak, kita nak balik, terus baca subhanallah, 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 sambil kita berjalan, sambil kita bawa kita kan, tak apa, baca. Jangan ditinggalkan. Kalau dalam satu riwayat lagi, bagaimana orang-orang fakir ni, kata Sayyidina Anas, golongan fakir ni telah mengutus utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni adalah utusan, saya ni utusan daripada golongan fakir yang diutuskan berjumpa dengan Tuhan, kata dia. Lalu Rasulullah bersabda, selamat datang untuk kamu dan orang yang kamu datang daripada pihak mereka. Kamu datang daripada kaum yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Kalau kita lihat dalam hadis ini bagaimana Rasulullah meraikan orang-orang fakir. Orang fakir ni diraikan. Ya, kita tak, kita raikan orang kaya, orang senang kan, orang besar-besar kita raikan lah. Kalau orang leki ni, orang fakir miskin ni, kita buat tak layan je, gunakan dia untuk tujuan lah, nak mengundi, nak pilihan raya, tu kita nak gunakan orang-orang ni, orang fakir ni. Kalau waktu senang, waktu apa, orang fakir ni orang tak layan lah, digunakan orang fakir ni untuk kepentingan lah. Nak pilihan raya, nak ngundi, tu nak cari orang fakir lah, nak buat bantuan sikit, nanti nak boleh masuk surat khabar, boleh masuk TV, tu ya. Baik. Lalu Rasulullah mengatakan, apa Rasulullah kata, bagaimana penghormatan Rasulullah kepada orang fakir ni, kamu datang daripada kaum yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Nampak? Lalu wakil ni berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya telah berlalu menuju ke syurga. Ini riwayat lain ya. Mereka dapat mengerjakan haji, sedangkan kami tak mampu. Nak pergi haji tak mampu. Kalau ikut kos dia 22,000, 23,000. Kerajaan bagi subsidi 10,000, 11,000 lebih kurang. Adalah 11,000 kita nak kena pergi. Kan? Orang tak ada duit macam mana nak pergi? Kan? Mereka menunaikan umrah, sedangkan kami juga tidak mampu. Orang kaya pergi umrah aja, tiap-tiap tahun pergi umrah, kadang setahun 2 kali
Kan dia kaya. Kita ya Allah kan, bukan nak pergi umrah, nak pergi Putrajaya pun tak lepas-lepas lagi. Nak tengok tasik tu macam mana cakap Putrajaya hebat kan, tak lepas lagi. Kan? Dia pergi umrah, balik lagi kurma yang pergi tu hari belum habis lagi Zam-Zam. Pergi lagi. Orang kaya nak buat macam mana? Janganlah dengki, tu bahagian dia. Sahabat dia mengadu kepada Rasulullah. Mereka menunaikan umrah sedangkan kami tidak mampu. Apabila mereka sakit, mereka akan menghantar lebihan harta mereka sebagai simpanan mereka. Kalau kita ni bila sakit, KPJ, sakit mahkota, sakit pantai. Kita sakit satu Malaysia pun tak ada dah. Kan? Pakai Panadol je lah. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, kan? Sampaikan kepada golongan fakir, selalu tahu, bahawa orang-orang yang bersabar dan mengharapkan ganjaran daripada kalangan kamu akan mendapat 3 kelebihan yang tidak akan didapati oleh orang-orang kaya. Rasulullah beritahu dia cakap, jangan risau, kamu beritahu pada orang fakir, orang-orang yang fakir, maknanya di kalangan kamu yang bersabar, yang redha. Kan? Ingat ya, kaya tu ujian daripada Allah. Fakir pun susah, miskin tu, itu ujian daripada Allah. Sehat itu ujian daripada Allah. Sakit pun ujian. Kita biasa dengar sakit, ujian daripada Allah. Kan? Miskin ujian. Tak kaya tu pun ujian daripada Allah. Ramai orang yang kaya, kata ulama, yang tergelincir daripada orang fakir. Ramai orang kaya tergelincir. Ramai orang yang sehat yang tergelincir daripada orang yang sakit. Jadi sehat ujian daripada Allah, kaya ujian daripada Allah, muda ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ujian daripada Allah Taala. Kan? Jadi sampaikan kepada golongan fakir bahawa orang yang sabar dan mengharapkan ganjaran dalam kalangan kamu akan mendapat 3 kelebihan yang tidak didapati oleh orang-orang kaya. Apa 3 kelebihan itu, Rasulullah? Pertama, dalam syurga terdapat bilik-bilik yang akan dilihat oleh penghuni-penghuni syurga yang lain. Macam kita tak susah sangat nak faham, macam cermin dah. Bilik cermin ni boleh dilihat daripada luar. Ya. Kemudian apa kata dia? Dalam syurga itu terdapat bilik-bilik yang akan dilihat oleh penghuni-penghuni syurga yang lain. Seperti kalau dah lewat ni, penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit yang hanya akan didapatkan. Bilik-bilik ni, kata Rasulullah, dekat dalam syurga nanti, ahli syurga melihat mereka bilik itu seperti kita kat dunia sekarang melihat bintang di langit. Tu bintang kat langit tu, jauh gila. Itu hotel berapa bintang tu? Takkan 12 bintang macam tu. Jauh je tengok dekat. Seperti kita melihat, kata Rasulullah, bintang-bintang di langit. Ni Rasulullah beritahu, bilik yang istimewa ini, first class ni, hanya dimasuki oleh pertama Nabi yang fakir. Nabi, Rasul-Rasul yang fakir. Kan? Nabi ni ada yang kaya, macam Nabi Sulaiman AS tu, kaya. Nabi Daud, kaya. Rasul-Rasul. Kan? Ada Rasul-Rasul ni orang kaya raya, aulia-aulia Allah yang kaya raya. Ya, ada tak yang masuk dalam tu, yang bilik istimewa tu, Nabi yang fakir. Satu. Kan? Macam Nabi Ibrahim tu, kaya Nabi Ibrahim kan? Kan diriwayatkan yang jaga dia punya kambing saja 12 ekor serigala. 12 ekor anjing tu yang jaga yang jaga kambing ni. Takkanlah kambing dia 50 ekor. Yang kawal kambing itu kan 12,000 ekor serigala. 12,000 ekor serigala tu, setiap seekor tu dipakaikan kalung daripada emas. Nabi Ibrahim cakap, kita emas sibuk nak pakai kan. Dia daripada taruh dekat anjing dia dekat suruh jaga kambing dia. Kaya. Nabi tu. Tapi nak cerita sini, Rasulullah beritahu yang duduk tempat yang tinggi tu hebat tu, Nabi-Nabi yang fakir. Nabi ada 124,000. Rasul ada 313 kan yang masyhur tu. Baik. Siapa lagi yang duduk di situ, kata Rasulullah, bilik special tu, iaitu orang yang
syahid yang fakir. Orang mati syahid yang fakir. Mati syahid dah hebat, kan? Tapi lebih hebat lagi kalau dia tu orang fakir, orang miskin. Tu duduk dia tempat yang tinggi nanti ke akhirat besok dalam syurga. Dan yang ketiga siapa kata Rasulullah? Orang mukmin yang fakir. Nampak? Orang mukmin yang fakir. Masya-Allah. Kan? Tu kalau orang fakir jangan rasa susah hati. Kan? Sabar dengan kehidupan dunia ini. Sabar. Ini adalah ujian daripada Allah. Kenapa Allah sayang? Allah sayang. Yang kedua, beritahu orang fakir. Orang-orang fakir, kata Rasulullah, akan memasuki syurga setengah hari, iaitu 500 tahun lebih awal berbanding dengan orang kaya. 500 tahun dah duduk dalam syurga, baru orang kaya masuk. Hebat tak hebatnya orang fakir ni nanti? 500 tahun dah duduk dalam syurga, baru orang kaya baru masuk. Kat dunia ni kita rasa orang kaya ni hebat sangat. Tak, tengok nanti kat akhirat besok. Orang kaya, itu orang kaya yang taat tu 500 tahun lewat. Kalau orang kaya yang tak taat, jangan harap 500 tahun. Ni orang kaya yang zakat, orang kaya yang solat, orang kaya yang bersedekah, orang kaya yang puasa, orang kaya yang taat. Itu dia akan lewat masuk syurga 500 tahun daripada orang miskin yang taat. Kalau dia orang kaya yang ahli maksiat, lambat. Lagi lambat. Baik. Yang ketiga, apabila orang kaya menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah wallahu akbar, dan orang fakir pun menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, perkataan yang sama, maka orang kaya tidak akan dapat menyamai pahala yang diperolehi oleh orang fakir walaupun mereka menginfakkan hartanya sebanyak 10,000 dirham. Rasulullah cakap, orang kaya baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10,000 sedekah. Orang fakir pun baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tetap kata Rasulullah, pahala orang fakir lebih besar daripada pahala orang kaya ni tadi. Allah dah bagi macam tu. Tetap kelebihan dia, pahalanya orang fakir lagi. Walaupun orang kaya ni sedekah 10,000 ni, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10,000. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10,000. Lagi kan? Orang kaya dia tak bagi 10,000, dia baca je, pahalanya tetap besar. Pahala ni kan, inilah kurniaan Allah. Dia kadang-kadang dia bertambah lebih disebabkan berlainan orang yang baca. Kadang-kadang pahala ni bertambah, pahala ni lebih kerana berlainan hari, kerana berlainan tempat, kerana berlainan waktu, macam tu. Contoh, pahala kita solat subuh ni, kan kita solat subuh sama 2 rakaat dengan orang yang solat subuh di Mekah, di Madinah, di Masjid Al-Aqsa. Lain, beza dia, pahala dia beza, perbuatannya sama, macam tu kan, lain. Masya Allah, Allah dah tentukan macam tu. Pahala kita beribadat solat subuh sekarang dengan kita solat subuh hari Jumaat tu lain, beza pahala dia. Perbuatannya sama, tapi apabila hari yang berbeza, waktu yang berbeza, tempat yang berbeza, Allah bagi keistimewaan. Keistimewaan. Pahala orang solat sunat siang hari dengan orang solat sunat malam hari lain, pahala lain. Malam pahala dia lebih hebat, lebih besar, seperti itulah kan. Ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang. Pahala orang bujang kan, dia solat dengan orang yang dah kahwin solat lain, pahala dia. Pahala orang bini satu dengan orang bini dua lain, takkan sama kan. Banyak rintangan, banyaklah cabaran dia, banyaklah dia punya gaji dia kan. Rindak gaji ni kurang ke, macam tu. Baik,
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu apabila orang kaya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan orang fakir juga membaca perkataan yang sama, maka orang kaya tidak akan dapat menyamai pahala yang diperolehi oleh orang fakir walaupun mereka menginfakkan harta sebanyak 10,000 dirham. Begitu juga semua amalan kebajikan yang lain, semua. Maknanya baca Quran orang fakir dengan baca Quran orang kaya, pahala dia lain. Lebih lagi orang fakir. Ya? Puasa orang fakir dengan puasa orang kaya, lebih lagi pahala puasa orang fakir, macam tu. Apa sajalah. Semua kata Rasulullah amalannya begitulah. Kemudian utusan itu pun pulanglah kepada kaumnya, menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, kami redalah ya Allah. Maknanya apa yang Allah beri ni kami reda. Tak apalah susah pun kat dunia ni, tapi kalau macam tu kelebihan ni kami redalah. Kami reda. Jadi masing-masing ada kelebihan ni lah. Nak ceritanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita tu baiklah. Semuanya kebaikan untuk kita. Kalau kita orang kaya, baik. Kalau kita orang miskin, baik. Kalau kita orang sihat, baik. Kalau kita orang sakit pun baik. Semuanya ada kelebihan masing-masing yang ditentukan. Yang pentingnya kita kena ingat, sedar bahawa kita ni hamba Allah Ta'ala. Kita ni sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah kita ni orang yang bersyukur kepada dia? Ada tak kita ni orang yang mengharap kepada dia, meminta kepada dia? Itu je. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, ada seorang sahabat bersabda, Rasulullah bersabda, kata dia, wa an Uqbah bin Amir, seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwizati fi duburi kulli salatin. Ya, apa dia? Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruhku, kata sahabat, menyuruh para sahabat membaca surah apa? Muawwizati setiap kali selepas solat. Muawwizati setiap kali. Muawwizati ni iaitu ada 4 surah. Apa dia? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul tu yang ada qul depan tu. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallah. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini yang Rasulullah beritahu, iaitu dipanggil muawwizata. Muawwizati. Kalau orang cakap muawwizati tu 4 surah ni ya. Iaitu qul ya, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah pesan suruh baca setiap kali lepas solat. 4 qul ni. Setiap kali selepas solat. Kalau dari segi bahasa, kata ulama, kita lihat sikit, saya baca sikit, dari segi bahasa, asalnya muawwizat ni ialah surah Al-Falaq dan surah Al-Nas asalnya. Kan? Sahaja kan disebut mengenai meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Dua surah ni, surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu asalnya surah baca itu nak minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Macam-macam lah, minta perlindungan daripada sihir, minta perlindungan daripada kejahatan iblis, syaitan, jin ni, minta perlindungan daripada Allah daripada kejahatan manusia-manusia yang jahat. Baca surah tu. Okey, baik, kita lihat lagi asalnya. Baik, Al-Alamah Tibi, kata seorang ulama, berkata bahawa dalam kitab Sunan Abi Daud, Imam Nasai, Imam Baihaqi, datang dengan lafaz bi muawwizat. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahawa riwayat pertama disebut lafaz jamak kerana sekurang-kurang jamak ialah dua surah lagi, iaitu Al-Ikhlas dan Al-Kafirun, dikira sebagai muawwazat, yang yakni kerana muawwizatain surah Al-Falah dan An-Nas lebih banyak. Adapun kerana pada kedua-duanya surah Al-Kafirun
Al-ikhlas, terdapat keselamatan daripada syirik dan berlindung dengan Allah Ta'ala. Yang ini kedua-duanya mempunyai makna meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan kita tinggallah. Sebenarnya untuk mudah kata ulama, kita ni selamat daripada sihir, daripada kejahatan tu, selepas solat tu jangan ditinggalkan. Paling kurang tu baca ni, baca 3 kali 3 kul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau lah kuliah lagi, baca 3 ni cukup. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca 3. Khususnya lepas subuh, lepas asar. Ni insya-Allah selamat daripada sihir. Selamat daripada kejahatan sihir, daripada kejahatan iblis syaitan ni selamat. Tetapi diamalkanlah. Itu kan mudah kita nak baca zikir-zikir yang lain, kita bukannya hafal. Kan? Lepas subuh, kan? Selepas asar, jangan ditinggalkan. 3 kul. Wallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Insya-Allah kejahatan orang nak sihir ke nak apa tu, insya-Allah selamat. Itu ada riwayat dia nanti. Kalau ibu-ibu yang baca nanti atau dengar nanti, ada nanti kelebihan surah tu. Jadi baca je. Tak semestinya kita lepas sembahyang tu wirid tu, tak. Kadang-kadang okey kita lepas ni dalam kita nak balik nanti dalam perjalanan kita nak balik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, baca kan. Nanti petang nanti begitu juga, pasar. Kalau boleh lepas tiap kali lepas solat lagi bagus. Ya, baca. Minta ini kita, nak minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kat rumah pasang grill, kan, kunci rumah itu ikhtiar dia bagi zahir. Kita macam kamera CCTV apa semua kan. Kita macam itu. Ini dari segi kita nak minta dengan Allah Taala, yang nak jaga kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang nak selamat kita. Baca tu. InsyaAllah Allah selamatkan. Nanti ada bodyguard dia oleh Allah hantar. Allah selamatkan. Baca 3 kul tu yang ditinggalkan. Kalau dalam ayat ni maknanya baca dia, apa kata Allah, membaca surah-surah ni, muawazat ni setiap kali selepas solat. Setiap kali selepas solat. Baik. Akhir sekali, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shalla fajra fi jama'atin summa qa'ada yazkurullah hatta tatala'u syamsu summa shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Apa dia kata? Rasulullah beritahu, Sayyidina Anas meriwayatkan, Rasulullah bersabda yang bermaksud barang siapa solat subuh berjemaah. Okey sekarang, ya, macam kita lah solat subuh berjemaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga matahari terbit, kata Rasulullah. Duduk sampai matahari terbit. Matahari terbit kan, ya, pukul 7 minit hari ini kan. Kemudian dia solat yang paling awal sekali, ini sunatkan kita solat selepas matahari terbit, iaitu solat Isra'. Waktu Isra' ni bila masuk dia 12 minit ataupun 15 minit selepas waktu syuruk. Syuruk sekarang pukul 7 minit. 7 minit. Jadi waktu Isra'-nya lebih kurang pukul 7.20. 7.20 baru masuk waktu Isra'. Waktu duhar 28 minit kan, 28 minit 29 minit selepas waktu Isra'. Selepas waktu syuruk. Selepas syuruk 28 minit atau 29 minit, kalau dah ta'win tu kita lihat, tu masuknya waktu duhar. Walaupun ada ulama, sebagian ulama mengatakan waktu Isra' itulah waktu duhar, ada juga. Tak kisahlah. Jadi di sini apa kata Rasulullah? Barang siapa yang solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga matahari terbit, sampai waktu syuruk tu kan, sampai waktu Isra', macam sekarang ni 7.20 contohnya. Kemudian dia solat 2 rakaat solat Isra', maka baginya ganjaran sama seperti ganjaran haji dan umrah. Rasulullah cakap sama ganjarannya, ganjaran apa? Pahalanya seperti haji dan umrah. Berkata Rasulullah bersabda, haji dan umrah
Tammatin yang sempurna, haji yang umrah yang sempurna, Rasulullah ulang 3 kali. Rasulullah ulang 3 kali. Ya, Rasulullah ulang 3 kali. Sembahyang subuh berjemaah. Apa kata ulama mengatakan maksud ini berterusan berada di tempat kita solat tu, solat subuh tu dalam masjid kan. Dia solat subuh dalamnya, maka dengan kita lain maka tidak dinafikan bangunan itu. Kalau kita bangun, kata ulama contohnya kalau lepas subuh tu kita bangun, kalau kita berada dalam Masjidil Haram, kita tawaf. Ya, kita tawaf. Okey, masuk juga. Itu makna maksudnya berzikir juga kepada Allah. Atau kita duduk selepas waktu subuh tu, kita duduk menghadiri majlis ilmu macam sekarang. Kan? Itu pun termasuk. Ya? Atau kita membaca Al-Quran. Atau kita berzikir tu dah biasalah. Kita duduk dalam majlis ilmu tu pun masuk. Kalau kat majlis haram kita tawaf tu, itu pun masuk juga lagi. Masuk waktu kita solat. Ada juga kan. Lepas tu bila masuk waktu solat, dapatlah kelebihan haji dan umrah 3 kali. Kalau seminggu 3-4 kali kita dapat. Kalau hari-hari lagi bagus. Macam sekarang ni tak boleh duduk lama, tak apa. Ada dia punya riwayat dia. Okey, kita lihat. Ada juga pendapat sebahagian daripada ulama, sebahagian, tapi tak berapa kuat lah. Nak beramal boleh lah dalam waktu-waktu seperti ini, kita boleh beramal. Mengatakan bahkan walaupun sudah balik ke rumah, ya, dalam keadaan berterusan berzikir kepada Allah, boleh. Maknanya kita ni balik ni terus kan berzikir subhanallah subhanallah sampai rumah ni solat, boleh dapat kata dia. Sebagai ulama kata tu. Tapi tak boleh lah kita balik ni pergi singgah dulu, ngeteh dulu, roti canai 2 keping, apa sebab balik solat. Tu tak dapatlah kelebihan ni. Yang kuatnya, pendapat yang kuat maknanya kita duduk dalam masjid terus kan, habis tu. Tapi ada juga ulama kata boleh. Kalau orang perempuan dia kat rumah je. Orang perempuan kan kalau dia solat kat rumah dekat berang. Okey, kat rumah tunggu. Lepas solat tu duduk je. Berzikir, baca Quran dan sebagainya. Baik, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita ni dengan golongan orang-orang yang sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Taala. Allah dorong kita untuk melakukan kebajikan, ketaatan sampai kita mati dalam ketaatan kepada Allah Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farj ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami, sihatkan tubuh badan kami dalam taat beribadat kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada